Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wastanna bi sunnatihi wa ma da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Fa inna asdaqal hadits kitaballahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama pada malam ini dengan pertolongan Allah, bimbingan daripada Allah, bantuan daripada Allah, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat sama-sama kita membuatkan apa jua kebaikan, apa jua kebajikan, apa jua amal ibadat yang dapat kita lakukan. Kita kena ingat sama-sama dah bahawasanya itulah pertolongan Allah, bimbingan daripada Allah, bantuan tidak lainnya. Jikalau tidak dengan bantuan Allah, jikalau tidak dengan pertolongan Allah, kita tidak sedikit pun dapat melakukan apa jua kebajikan. Lantas kita kena bersyukur di atas nikmat keimanan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, di atas nikmat keislaman yang Allah Ta'ala beri kepada kita, di atas nikmat amal ibadat setiap hari dapat kita lakukan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat sentiasa nak menambahkan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat dapat istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan juga kepada kita, nikmat dapat meninggalkan kemaksiatan yang Allah Ta'ala larang yang Allah Ta'ala berikan juga kepada kita. Maka segala nikmat-nikmat ini tidak sedikit pun boleh diberikan oleh manusia yang lain, orang yang lain, melainkan itulah semata-mata pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buat dengan rasa syukur, buat dengan rasa kurniaan. Ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar. Inilah pahala, inilah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada orang yang melakukan amal ibadat dengan merasa kehinaan. Dia ada dua. Yang pertamanya, orang yang masuk melakukan amal ibadat dengan rasa hina diri dia, lekeh diri dia. Allah Ta'ala yang maha kuasa, tu bila dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan keegoan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu besar dah pahalanya, itu besar dah martabatnya, itu besar dah pangkatnya. Tetapi ada lagi orang yang datang kepada Allah, orang yang datang melakukan amal ibadat dengan merasakan ini kurniaan daripada Allah Ta'ala, maka itu lebih besar lagi, itu lebih besar lagi. Maka sebab itulah apabila masjid dibuka, lepas PKP masjid dibuka, maka kita datang ke masjid, kita merasakan ini kurniaan daripada Allah Ta'ala. Lebih besar pahalanya daripada orang yang selalu datang ke masjid, orang yang selalu berjemaah ke masjid dalam keadaan dia tidak merasa ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan itu dengan rasa hina dia, merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, besar lagi pahala orang yang datang melakukan ibadat di atas dasar kurniaan Allah Ta'ala. Kerana kalau dia merasakan kehinaan diri dia, dia merasakan diri dia masih ada, diri dia masih ada. Tapi kalau dia merasakan itu kurniaan Allah Ta'ala, maka dia merasakan tidak ada sedikit pun diri dia, kekuatan diri dia, kemampuan diri dia, usaha daripada diri dia, ini semata pemberian Allah Ta'ala, tak ada langsung daripada diri dia dak. Maka sebab itulah kata ulama, besar lagi pahala kita dapat
menghayati segala ibadat yang kita buat ni dan merasai bahawa inilah kurniaan, pemberian taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni seperti mana biasa kita akan menyambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang dikarang oleh Syekh Husain bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi, Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu taala. Ada muka surat? Muka surat 21. Muka surat 21. Sahawi. Muka surat 21 faslun bermula sunat surat sahawi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula sunat sujud sahwi itu atas 5 sebab. Bermula sunat sujud sahwi, sujud sahwi, sujud dengan sebab terlupa. Kalau ngaji ibarat kita namakan dengan min idafatil musabbab ila sababi. Idafat musabbab sujud itu kepada sahwi, orang panggil min idafatis musabbab ila sababi. Musabbabnya ialah sujud, sebabnya sahwi, sebabnya terlupa. Bila lupa disunatkan kita sujud. Sujud kerana terlupa, sujud dengan sebab terlupa. Bila terlupa maka itulah yang menyebabkan kita sujud sahwi. Tu dia orang panggil min babit taglib, hadza jara 'ala al-ghalib. Ini dinamakan berlaku di atas kebiasaan. Ghalib-ghalibnya dan kebiasaannya orang sujud sahwi ni kerana terlupa. Terlupa. Tapi kalau dia tinggalkan sunat ab'ad contohnya dengan sengaja, sunat dia juga dia sujud sahwi. Sunat juga dia sujud sahwi. Sebenarnya asal-asal sujud sahwi ini sujud kerana terlupa. Terlupa nak kunut maka sunat dia sujud sahwi. Sahwi makna terlupa. Sahwi mana terlupa. Sahwun, ambil pada gitu. Sahwun mana terlupa. Terlupa baca doa kunut, sunat sujud sahwi. Terlupa baca tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Tapi kalau sengaja tinggal tahiyat awal, sunat juga sujud sahwi. Kan sahwi makna lupa. Ya, pada asalnya digunakan bagi orang yang lupa nak baca kunut, dia sunat sujud sahwi. Tapi bagi orang yang sengaja tinggal kunut, sengaja tinggal tahiyat awal, tak batal sembahyang, dia sunat juga sujud sahwi. Maka orang panggil berlaku atas kebiasaannya orang sujud ini kerana terlupa, maka dinamakan sujud sahwi, sujud kerana terlupa. Dalam sembahyang ni ada 3 sujud. Dalam sembahyang ada 3 sujud. Pertamanya ada 2 sujud dalam sembahyang, 1 sujud luar sembahyang sebenarnya. Ada 3 sujud. Yang pertamanya sujud sahwi. Sujud sahwi, meninggalkan sunat ab'ad. Sujud sahwi, melakukan perkara yang membatalkan sembahyang dengan terlupa, sunat sujud sahwi. Nak syak pada bilangan rakaat, sunat sujud sahwi. Yang keduanya sujud syukur. Dapat nikmat, baru dapat nikmat. Baru dapat nikmat, maka kita pun sunat sujud syukur. Syukur kepada Allah Ta'ala di atas kenikmatan yang baru dapat, kenikmatan yang baru datang. Tapi kalau kenikmatan yang berkekalan, tak disunatkan kita sujud sahwi. Nikmat sihat, alhamdulillah aku sihat. Gua mu baru sihat ke? Dah, lama dah sihat. Lupa nak sujud sahwi masa kecil dulu. Sihat lama dah ni, sihat tak ada masalah. Sampai sekarang ni sihat lagi. Ni aku nak sujud sahwi lah. Buat apa? Aku nak sujud syukur ni. Buat apa sujud syukur? Kerana aku sihat. Tak disunatkan sujud syukur kerana nikmat yang berkekalan. Aku nak sujud syukur kerana sentiasa sihat. Tak payah. Tu. Aku nak sujud syukur sebab apa? Sebab tangan aku ni molek. Sebelum ni cacat ke? Tak cacat pun. Yelah dah Allah Ta'ala buat molek sama, aku nak sujud syukur tak disunatkan sujud syukur. Yang kita disunatkan sujud syukur ialah ketika mana baru datang nikmat. Dapat anak, baru dapat anak. Sebelum ni tak ada anak. Lama dah kahwin tak ada anak, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi anak, kita pun sujud syukur. Disunatkan kita sujud syukur.
Tu. Kita baru menang satu-satu cabutan bertuah contohnya, ataupun pertandingan contohnya kita menang, ataupun dalam ujian kita dapat kelulusan yang cemerlang contohnya. Maka kita bersyukur kerana kenikmatan itu baru datang, maka disunatkan kita sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat, sujud syukur yang pertamanya hanya kepada perkara yang bukan maksiat. Bukan maksiat. Sujud lama, gua ni mau sujud lama ni, aku menang loteri menang. Tak disunatkan kita sujud syukur. Gua lama sujud ni, aku menang nombor ekor, kena kat aku hari ni. Ni lah banyak duit ni. Apa menang nombor ekor, tak disunatkan sujud syukur, bahkan haram. Maka disunatkan kita sujud syukur yang pertamanya bukan maksiat, yang keduanya kena duduk dalam keadaan beruduk, menghadap kiblat. Beruduk menghadap kiblat, tutup aurat seperti biasa. Itu sujud syukur. Tidak boleh main sujud, tak boleh. Tak boleh. Sepak bola, gol masuk gol, dia pun suruh sujud. Bagus pemain bola ni, sujud syukur. Ngadap ke mana tu? Ngadap ke penonton? Ngadap ke tiang gol? Kiblat ke? Tak kiblat. Itu bukan sujud syukur. Bukan saja dia sujud tu. Adakah dinamakan sujud syukur? Tak namakan sujud syukur. Apa? Bukan ngadap kiblat pun. Kata ke mana hala tahu? Tutup aurat dah, lutut keluar. Sah ke? Tak sah sujud syukur gitu. Ada uduk ke? Tak tahu. Kalau tak ada uduk, tak sah. Tu ada syarat-syarat dia sujud syukur, cara-cara dia yang tersendiri. Baik, yang ketiganya sujud tilawah. Sujud tilawah, yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiganya sujud tilawah. Ini semua sunat. Sujud tilawah ni sujud kerana membaca ayat sajadah. Ayat yang kita baca itu dinamakan ayat sajadah. Sujud yang kita sujud itu dinamakan sujud tilawah. Jangan tukar. Pagi tadi saya semayang subuh, dia kata. Semayang subuh. Tok Imam baca sujud sejadah hari ni. Bukan sujud sejadah, sujud tilawah. Sebab membaca ayat sajadah gitu. Sujud kerana membaca ayat sajadah. Ada 14 tempat dalam Al-Quran kalau kita baca, maka disunatkan kita sujud, sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Tapi kalau kita nak baca kerana nak sujud, hanya satu tempat saja. Dalam sembahyang, kalau kita nak baca ayat ini kerana nak sujud, hanya satu tempat sahaja yang boleh kita sujud, dan satu ketika saja yang boleh kita membaca niat untuk sujud sejadah, iaitu pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat kita memang membaca sujud sejadah, untuk membaca ayat sejadah untuk kita nak sujud tilawah tadi. Tidak ada masalah, boleh. Adapun di tempat-tempat lain tak boleh, melainkan di luar sembahyang ataupun kita kebetulan baca tiba-tiba bertemu dengan ayat sejadah, barulah kita boleh sujud tilawah. Boleh tak kalau tukar? Panggil sujud sejadah juga boleh, tak ada masalah. Dah selama ni panggil sujud sejadah, dah panggil je, lepas tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah, tak haram lah. Dia kata lepas ni tak boleh panggil dah, haram. Bukan haram, tak boleh. Tak ada masalah, boleh panggil sujud sejadah, boleh panggil sujud tilawah, boleh. Tapi yang betulnya ialah sujud tilawah, sujud kerana membaca. Bila seorang itu membaca ayat sajadah, sama ada orang yang membaca ataupun orang yang mendengar, disunatkan sujud. Sebab satu ketika Nabi membaca ayat sejadah, kemudian setiap Nabi membaca ayat sejadah, kemudian Nabi pun terus bersujud, takbir dan bersujud. Takbir dan bersujud. Maka kata sahabat, kami pun bersujud sama. Sebenarnya kami tak baca, kami dengar Nabi baca je. Maka itulah ulama ambil kesimpulan bahawasanya orang yang membaca sunat sujud sejadah dan sujud tilawah, dan orang yang mendengar pun sunat sujud tilawah juga. Baik. Ini kita membicarakan bukan sujud tilawah. Sini kita membicarakan tentang sujud sahwi. Tapi nak terangkan bahawasanya sujud itu ada 3. Maka kata musannaf, bermula sunat sujud sahwi itu atas 5 sebab. Pertamanya sebab meninggalkan akan salah suatu daripada segala sunat ab'ad yang 8 dengan sengaja atau dengan lupa. Sama ada dengan sengaja atau dengan terlupa. Meninggalkan salah suatu daripada
segala sunat ab'ad. Satu je sunat ab'ad kita tinggal, maka disunatkan kita sujud sahwi. Sama ada kita tinggal itu dengan sengaja atau dengan terlupa. Mana? Dia ada 7 tempat ataupun 8 tempat sunat ab'ad. Apa makna sunat ab'ad? Sunat as-sunnatul lati yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Sunat apabila yang kita meninggalkan sunat tersebut, maka disunatkan kita sujud sahwi. Itu orang panggil sunat ab'ad. Tu sunat yang diserupakan dengan rukun dah, dekat-dekat nak menjadi rukun dah. Ta'akkadat bil jabri usbihat ba'dul hakiki, sehingga disunatkan kita sujud sahwi seolah-olah dia ni nak sama dah dengan rukun. Kalau tinggal rukun dengan sengaja, batal sembahyangnya. Kalau dah tinggal sunat ab'ad sengaja atau terlupa, maka disunatkan kita menjabarkan, menampalkan balik dengan sujud sahwi. Maka seolah-olah dia rukun. Jangan tinggal. Kalau tertinggal, sujud sahwi untuk tampal balik. Seolah-olah begitu. Nak kata kuatnya, besarnya, hebatnya sunat ab'ad ini. Tak bagi kita tinggal. Kalau tinggal, jadi cacat yang teruk di sembahyang kita. Cacat yang teruk pada sembahyang kita. Maka nak tampalkan kecacatan balik, maka ditampalkan dengan sujud sahwi. Nah, sekurang-kurangnya adalah penampal sikit. Tapi nak kata sama, tak sama juga. Nak kata sama pahala dengan kita membaca tahiyat awal dengan kita sujud sahwi, sama pahala tak? Tak sama. Kalau kita tinggal tahiyat awal, kita ganti dengan sujud sahwi, tak sama pahala sujud sahwi dengan tahiyat awal, tak sama. Tapi sekurang-kurang ada yang menampalkan sedikit kekurangan pada sembahyang kita. Itu sahaja. Nah, tapi beza pahala sangat jauh. Sengaja meninggalkan tahiyat awal kerana nak sujud sahwi, tak apa, dia kata aku tinggal tahiyat awal pun kan aku sujud sahwi, tampal balik, beres semula. Tak sama. Nah, tak sama. Tapi sekurang-kurangnya ada penampal, ada menampalkan, menyempurnakan kekurangan pada sembahyang kita. Itu sahaja. Baik. Sunat ab'ad mana? Membaca tahiyat awal, duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, membaca selawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Kemudian itu 3 dalam tahiyat awal. Kemudian 3 dalam kunut. 3 dalam kunut. Berdiri, 4 dalam kunut. Berdiri, membaca kunut. Selawat kepada Nabi dalam kunut, selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut. Itu sunat ab'ad. Kemudian 1 dalam tahiyat akhir. Mana? Membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, maka itu dinamakan sunat ab'ad. Kalau tak baca selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, kalau tak tinggalkan tahiyat awal, maka disunatkan kita sujud sahwi. Kalau tinggalkan kunut, mudah-mudahan katanya 3 dalam kunut. 3 dalam tahiyat awal, 4 dalam kunut, tukar dah. 3 dalam tahiyat awal, 4 dalam kunut, 1 dalam tahiyat akhir. 3 dalam tahiyat awal, kalau tinggal salah satu, tinggal selawat kepada Nabi dalam tahiyat awal, maka disunatkan sujud sahwi. Ataupun tinggal baca tahiyat dalam tahiyat awal, ataupun tinggal duduk dalam tahiyat awal, maka disunatkan kita sujud sahwi. Mudah-mudahan katalah, kalau tinggal tahiyat awal memang kena sujud sahwi dah. Kalau tinggal kunut memang kena sujud sahwi dah. Tapi kalau nak pecahkan lagi, berdiri membaca kunut, membaca selawat kepada Nabi dalam kunut, membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut, maka itu apa sunat ab'ad. Tapi kalau tinggal kunut, bermakna kita meninggalkan keempat-empat sunat ab'ad ini, maka akhirnya nanti sunat kita sujud sahwi. Tengok banyak mana kekurangan kita tinggal, 4 kekurangan kita buat, ditampalkan dengan 1. Padan ke? Tak padan. Tapi nak buat 2 tak boleh. Nak buat 4 kali lah. Sujud sahwi sebab aku tinggal 2 sunat ab'ad, tak boleh. Sebanyak mana sunat ab'ad kita tinggal, hanya 2 sujud sahaja yang dibenarkan. Banyak mana pun. Tahiyat awal tinggal, baca selawat pada tahiyat akhir atas keluarga Nabi pun tinggal juga. 4-5 sunat ab'ad kita tinggal, maka akhirnya nanti sebelum kita memberi salam, disunatkan kita sujud 2 kali sahaja. 2 kali sahaja. Tinggal selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, maka disunatkan kita
sujud sahwi. Nak kata hebat keluarga Nabi dah. Kalau tak selawat kepada keluarga dia, maka cacat sembahyang kita. Cacat sembahyang kita. Nak tampalkan kecacatan itu, tampal dengan sujud sahwi. Dia semua sembahyang ada sunat abad dah. Semua sembahyang. Sembahyang subuh ada, sembahyang zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Semua ada sunat abad. Semua ada. Nah, tu. Oleh kerana kunut, oleh kerana subuh dia tidak ada tahiyat awal, maka dia gantikan dengan kunut. Tu. Tempat lain dah ada tahiyat awal, maka tak perlu kunut dah. Maka tahiyat sembahyang subuh sunat abad yang besarnya ialah membaca kunut. Dia tidak ada tahiyat awal, tapi ada membaca kunut. Ada selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tetapi zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya tak ada kunut, tapi digantikan dengan sunat abad tahiyat awal. Itu sunat abad yang besar juga, tahiyat awal. Baik. Tetapi pada akhirnya semua ada kelima-lima sembahyang itu, semua ada selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Kalau tinggal, maka disunatkan kita sujud sahwi. Begitu. Baik. Sama ada sengaja atau terlupa. Tak kira sama ada kita tinggal tu dengan sengaja atau dengan terlupa. Tapi kalau dibahagikan oleh ulama, disebut dalam kitab Sittin Matari yang dikarang oleh Syekh Sihabur Ramli, dia kata wa yustahabbu an yaqula fi sujudihi subhana man la yanamu wa la yashu in kana lis-sahwi. Disunatkan kita membaca dalam sujud sahwi ini subhana man la yanamu wa la yashu in kana lis-sahwi, jika adalah kita tinggalkan sunat abad itu dengan terlupa. Kalau kita tinggal sunat abad dengan terlupa, sunat kita baca dalam sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian fa in kana lil amdi, jika kita tinggalkan sunat abad itu lil amdi dengan sengaja tinggal, tak nak baca kunut, tak nak baca tahiyat awal, tak nak baca, sengaja tinggal. Bukan terlupa tak, sengaja tinggal, falaiku al-istighfar, maka hak layak kita membaca dalam sujud ialah istighfar. Sebab itulah kalau kita tinggal, sengaja tinggal sujud sahwi, sengaja tinggal sunat abad, maka dalam sujud sahwi nanti kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 3 kali kita istighfar. Sebab apa? Seolah-olah kita ini sengaja buat sembahyang kita cacat, sengaja buat sembahyang kita kurang, sengaja buat sembahyang kita ini tak sempurna, sengaja, bukan terlupa, tak sengaja buat. Maka ini satu kesalahan dalam sembahyang. Kesalahan cara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, benda lain kita buat dengan sempurna, perniagaan kita buat dengan sempurna, bisnes kita buat dengan sempurna. Belajar di sana, belajar di sini untuk mendapatkan bisnes, marketing yang lebih sempurna. Belajar buat bisnes, habis-habisan belajar. Tu. Untuk berbisnes yang belum tentu lagi untung tak untung, belum tentu lagi. Tetapi dalam bab sembahyang kita tak belajar sungguh-sungguh. Dalam bab sembahyang kita buat lebih kurang sahaja. Orang mengajar dengan free pun, free tak pernah bayar, belajar tak mari mengaji. Kalau bisnes, bab bisnes kita bersungguh. Inilah satu kesalahan adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sunat abad. Kita tahu benda ni boleh mencacatkan sembahyang kita, kita tinggal juga. Maka yang layaknya falaiku al-istighfar, yang layaknya ialah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 begitu. Baik. Yang pertama, tinggal dengan sengaja ataupun terlupa. Orang panggil sahun terlupa. Dia lupa ni harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nisyan itu tidak harus bagi Nabi. Sahwan ataupun sahun lupa itu harus bagi Nabi. Tapi kalau nisyan, pelupa, kita ni orang panggil insan maknanya pelupa. Pelupa tidak harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak harus. Nabi tidak pelupa, bukan jenis orang pelupa tak. Tapi Nabi kadang-kadang terlupa. Terlupa itu ada. Itu pun terlupa Nabi kerana mengajarkan syariat bagaimana kalau orang terlupa dalam sembahyang. Nabi pernah melebihkan rakaat.
Nabi pernah mengurangkan rakaat bukan dengan sengaja, buat dengan terlupa juga, tapi nak mengajar kepada umat dia bagaimana kalau dia terlupa, bagaimana kalau kita sembahyang dalam keadaan terlupa, tertinggal sunat abad dan sebagainya, terlupa bilangan rakaat dan sebagainya, bagaimana kita nak buat? Maka itu sebagai tunjuk kepada umat bahawasanya cara bagi orang sembahyang yang terlupa bilangan rakaat bagaimana nak buat. Maka Nabi pernah sekali terlupa, gitu, terlupa. Tapi Nabi bukan jenis pelupa, tidak. Baik. Yang pertama, meninggalkan sunat abad. Yang keduanya, sebab syak. Ia musalli pada meninggalkan akan sunat abad, dan berkekalan ia musalli atas syak meninggalkan sunat abad. Syak, aku tahiyat ke tak tadi? Tahiyat awal ke tidak? Tak ingat dah. Biasa tak? Biasa lah. Kita sembahyang seorang kat rumah, sembahyang laju sembahyang, Allahu akbar, Allahu akbar, kepala teringat ke lain. Lepas ni nak pergi ke Lancang, nak pergi beli baja, nak pergi naik ke Darahim Atanu, nak pergi beli baja, itu ini, nak beli makanan lembu lagi, nak gitu lagi, sini lagi. Tak tahu tahiyat akhir dah. Tahiyat akhir, aku baca tak tahiyat awal tadi? Baca tak tahiyat awal ni? Tak ingat, baca ke tak baca? Tak, syak mari, baca ke tak? Tu. Maka kita ambil hak yakin. Hak yakin tak baca lah. Maka pada ketika itu, kalau berkekalan syak itu baca ke tidak, tidak ada keputusan, maka kita pun kira tak baca. Ambil hak yakinnya tak baca lah. Hak yakin tak baca. Hak syak ni baca ni. Baca ke tidak? Tidak ke baca? Baca ke tidak? Tidak ke baca? Bermakna tidak dulu. Baca ke tidak? Tak tahu. Hak tidak tu memang ya dah tidak. Hak syak ni baca tu, baca ke tak? Lalu tadi ikut 2 rakaat, lepas 2 rakaat lalu situ aku duduk tahiyat awal ke tidak? Maka kita ambil hak tidak. Bila kita tidak baca tahiyat awal, maka kita pun sujud sahwi. Sunat kita sujud sahwi, berkekalan syak. Tapi kalau hilang, dapat keputusan, tidak ada masalah. Baca ke tidak? Duduk jangan sekejap, yang lama sangat. Sekejap. Baca. Tinggal tadi. Mari kita ingat. Kita ada sangkut sikit masa baca tahiyat tadi. Kita ingat sikit, tengok ke tangan kita. Ya. Ingat kita ada angkat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu ada cicak melintah, kita tengok. Kita tengok tangan kita. Kita teringat balik. Tadi aku nak main-main dengan tangan aku. Bermakna aku bertahiyat awal tadi. Contoh tak kira lah. Ada sebab-sebab yang menyebabkan kita teringat balik yang kita ni baca tahiyat awal, maka tak perlu sujud sahwi lagi lah. Tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau berkekalan syak, baca ke tidak? Tu tak payah tanya orang pula, aku baca ke tidak? Batal lah sembahyang. Sujud sahwi. Kalau imam begitu, baca ke tidak? Sujud je sahwi. Makmum kata, apa pula imam sujud? Malah sujud, biar dia batal. Makmum tak ikut sujud sahwi, dia yang batal. Kita imam tak batal, biarlah sujud sahwi pun sujud sahwi. Walaupun makmum kata imam ni tinggal benda tadi, tahiyat awal dia baca, nak tinggal benda, tak tahu imam buat kesalahan apa. Oleh kerana imam sujud sahwi, kita pun berak, wajib sujud sahwi juga. Walaupun kita tidak mengetahui, makmum tidak mengetahui apakah kesalahan imam, wajib kita kena sujud sahwi. Sebab imam sujud sahwi. Tapi kalau imam meninggalkan sujud sahwi, boleh kita sujud sahwi. Kaedahnya muafakat pada buat, tidak muafakat pada tinggal. Kalau imam buat, kita wajib buat. Tapi kalau imam tinggal, kita boleh buat. Tak muafakat pada tinggal. Imam tinggal, tahiyat awal dia tak baca, kemudian sujud sahwi pun tidak. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tak baca tahiyat awal, sujud sahwi pun tidak. Malah tu imam ni. Kita pun, aku nak sujud sahwi, niat aku nak sujud sahwi, Allahu akbar, begitu. Cara dia. Boleh kita sujud, tak ada masalah. Sebab apabila imam bagi salam, kita tidak ada kena mengena lagi dengan imam.
Nak, tu tak ada tunggu dia dan sebagainya, tak ada. Maka kita pun terus sahwi dua kali, kemudian kita beri salam. Nak niat mufarakah, tak payah niat mufarakah dah. Sebab imam dah bagi salam dah. Baik. Kemudian yang ketiga, sebab mengerja ia musalli akan barang yang membatalkan ia akan sembahyang. Mengerja itu dengan sengajanya musalli dan tak membatalkan ia dengan lupanya musalli. Padahal mengerja ia musalli akan dia dengan lupa, seperti memanjangkan akan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud, dan seperti berkata-kata yang sedikit atau makan yang sedikit, atau melebihkan rakaatnya musalli, atau satu rukun daripada segala rukunnya sembahyang, melebihkan satu rukun, atau meninggalkan akan dia akan rukun. Artinya rakaat tinggal rakaat ataupun tinggal rukun dengan terlupa. Ini semua perkara yang menyebabkan kita disunatkan sujud sahwi. Mana? Mengerjakan pekerjaan yang membatalkan sembahyang dengan terlupa. Benda tu kalau kita buat dengan sengaja batal, tapi kalau kita buat dengan terlupa tak batal. Tapi kita buat sekarang ini dengan terlupa lah, bukan dengan sengaja. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal. I'tidal ni rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Sekadar mana yang boleh kita panjang i'tidal ni? Hanya sekadar tahiyat, membaca tahiyat. Selama mana kita baca tahiyat? Kita katalah kita baca tahiyat selama 10 saat. Maka tahiyat, maka duduk antara dua sujud jangan lebih daripada 20 saat. Kalau i'tidal pula, i'tidal pun pendek juga. Sepanjang mana kita i'tidal? Nak kata pendek panjang ukuran dia, i'tidal ukurannya di Fatihah. Sepanjang mana Fatihah kita baca kebiasaannya 23 saat ataupun 25 saat kita baca Fatihah. Maka i'tidal kita jangan lebih daripada 25 saat. Kalau kita lebih daripada 25 saat, bermakna kita memanjangkan rukun yang pendek. Begitu. Tu. Bi ayyatul al-i'tidala bi ziyadati ala dhikril mashru'i fi bi qadri qira'atil Fatihah. Dia kata dengan bahawa kata memanjangkan rukun pendek ni macam mana? Dengan bahawa memanjangkan i'tidal lebih daripada zikir yang disyarakkan dengan qadar membaca Fatihah. Sebelalunya kita baca Fatihah, kebiasaan orang baca Fatihah 23 saat ataupun 25 saat. Tiba-tiba kita i'tidal lebih daripada 25 saat, maka itu dinamakan kita memanjangkan i'tidal. Sedangkan i'tidal itu rukun yang pendek. Maka memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, hukum dia batal. Tapi sekarang ni kita memanjangkan rukun yang pendek, i'tidal tadi, dengan tak sengaja, maka tak batal. Tapi kita sedar kita memanjangkan rukun yang pendek, akhir rakaat nanti, akhir sujud nanti, sebelum kita memberi salam, disunatkan kita sujud sahwi. Begitu. Dan duduk antara dua sujud, kita memanjangkan duduk antara dua sujud. Lamanya panjang. Wa yatilul julusati bainas sajadataini bi ziyadati dzikril masyru'i fi bi qadri qiraati aqalli tasyahhudil qiraatil mu'tadilati. Dengan bahawa kita membaca duduk antara dua sujud lebih daripada qadar membaca tahiyat. Mana? Kalau kita baca tahiyat kebiasaannya 20 saat, maka duduk antara dua sujud kita lebih daripada 20 saat duduk. Maka kita memanjangkan rukun yang pendek, iaitu duduk antara dua sujud. Yang mana duduk antara dua sujud ni rukun yang pendek, kalau kita panjangkan lebih daripada 20 saat, maka batal sembahyangnya kalau dengan sengaja. Tapi sekarang ni kita buat dengan terlupa, maka tak batal sembahyang, tapi sunat kita sujud sahwi nanti. Habis. Dan seperti berkata-kata yang sedikit, yang kata-kata banyak, berkata-kata yang sedikit atau makan yang sedikit. Contoh macam ada sedikit makanan di sebelah gigi kita. Kita pun duduk semayang-semayang. Dia mari duduk kat tengkok, kita pun gok telan. Telan. Tadi ada kat telah gigi ni, daging-daging korban. Daging korban ada lagi kat telah gigi, lekat. Lamanya simpan daging korban. Maka tengah-tengah sembahyang kita pun duduk congkak-congkak ataupun gok-gok dengan lidah dan sebagainya, tiba-tiba tertelan masuk, duduk kat tengkok tu apa? Gok telan.
Mula ya Allah, aku tengah semayang ni, batal semayang kalau makan. Nah, tertelan sedikit je sisa-sisa makanan, kalau dengan sengaja batal semayang. Ya tu. Tapi kalau dengan terlupa tak batal semayang. Sekarang ni kita buat dengan terlupa. Ya Allah, aku semayang. Nak kehek macam mana dah? Dah lepas dalam perut dah. Dah, lepas ke sini dah. Tak ada dah pakai bawah dah tu. Tak ada nak, tak payah tak payah dah. Batuk-batuk punya tak payah dah. Dah pakai dalam dah. Maka macam mana? Kalau kita buat dengan sengaja batal, kita buat dengan terlupa tak batal. Sekarang ni kita terlupa pergi telan sisa makanan, maka nanti disunatkan kita sujud sahwi pada akhirnya. Kemudian atau melebihkan rakaatnya ni musalli. Melebihkan rakaat. Melebihkan rakaat. Nabi sebut ataupun satu rukun daripada segala rukunnya sembahyang. Contohlah, tapi kita buat dengan, kalau kita melebihkan rakaat, contoh sembahyang isyak ni 4 rakaat. Tiba-tiba kita pergi sembahyang sampai 5 rakaat. Kalau kita buat dengan sengaja batal tak? Ya, batal. Tapi kalau kita buat dengan terlupa batal tak? Tak batal. Tu, tak batal. Tapi mari syak ni, aku buat 3 ke 4 dah. 3 ke 4 dah. 3 ke 4 dah. Maka Nabi kata, liyubna ala mastaiqadha, ala mastaiqana, hendaklah kamu duduk, kamu binakan di atas barang yang kamu yakin. Nabi sebut, iza syakka ahadukum fi salati, apabila syak seorang kamu dalam sembahyangnya, walam yadri au salli salasan au arba'an, adakah dia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat. Dia syak, aku 3 ke 4. Dia tak tahu 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Ambil 4 je lah, tak payah tambah dah. Tak boleh. Ambil untung gitu. Ambil 4 je lah, dia malah tambah dah. Malah aku nak cepat ni, ambil 4 je lah, tak boleh. Kalau main syak 4 ke 3, 4 ke 3, 4 ke 3, maka ambil 3. Sebab apa ambil 3? Sebab Nabi kata, falyubna ala mastaiqana, hendaklah kamu binakan, kamu ambil apa yang kamu yakin. Dah aku yakin 4, ya dah aku yakin 4. Apa yang kamu yakin bermakna 3 ke 4. 3 tu kita yakin dah buat dah 3. 3 kita yakin buat. Yang keempat ni kita yakin buat ke tidak? Yang ketiga itu yakin. Yang keempat ini tak yakin ni. Buat ke tidak? Buat ke tidak? Yang syak ni main hak keempat. Hak 3 kita buat dah. Ni 4 ni. Buat ke tidak? Buat ke tidak? Buat ke tidak? Hak ni hak syaknya. Hak 3 ni, hak 3 yakin dah. Inilah hak 3 ni yakin, kita ambil 3. Baru 3 ke 4, 3 ke 4, mari 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3. Ini hak yakin, hak yakin. 3 ni yakin dah. Hak ni mari syak ke 4. Malak tu. Maka kita ambil yang 3, hak yakin, tambah satu lagi biar jadi 4. Begitu. Summa yasjudu sajdataini, kata Nabi, qabla an yuslima, kemudian dia bersujud 2 kali sujud sebelum bahawa dia memberi salam. Dengan makna sujud sahwi. Mana begitu? Atau meninggalkan akan dia, artinya rakaatnya atau rukunnya dengan terlupa. Tertinggal rukun ataupun tertinggal rakaat dengan terlupa. Apabila tinggal rukun, maka kena kembali balik kepada rukun yang kita tinggal. Kena kembali balik. Kalaulah tak jauh peninggalannya, boleh kembali balik. Kalaulah dah jauh, dah tinggal sampai nak masuk dah rukun yang seumpamanya, maka kena larakan rakaat, kena tambah 1 rakaat lagi. Contoh, kita syak pada kita tertinggal rakaat. Sami Allahu liman, apakah lepas baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Tu sujud. Mana duduk rakaat, mana duduk i'tidal, tinggal belaka. Tinggal belaka. Maka dah sujud dah, kita syak, kita mari terlintas, aku tak rakaat tadi. Aku tak i'tidal, lepas baca qul huwallahu tadi, terus aku sujud. Maka bagaimana? Kena kembali balik, naik semula dan kena rakaat semula, i'tidal semula. Caranya begitu. Tapi kalau dah masuk rakaat yang kedua dah, rakaat pertama tadi
Aku tak ingat rokok. Ya, tak ingat rokok. Maka bagaimana? Larakan rakaat yang pertama tadi. Hak kedua ni lah menjadi rakaat yang pertama. Maka kalau kita duduk rakaat yang kedua dah, maka larakan rakaat yang pertama tadi, hak ni lah menjadi rakaat yang pertama bagi kita. Begitu cara dia. Kemudian akhirnya nanti kita disunatkan untuk sujud sahwi. Baik. Yang keempatnya, sikit lagi. Yang keempatnya, sebab memindahkan akan kauli, akan perkataan. Rukun kauli lah. Daripada tempatnya kauli, iaitu rukun kauli. Perkataan, iaitu bacaan. Daripada tempatnya. Lainnya kepada tempat lainnya, sama ada ia kauli itu rukun. Sebab itulah dia tak berukun kauli. Dia kata memindahkan sebab yang menyebabkan disunatkan kita sujud sahwi. Yang keempat ialah memindahkan akan kauli, akan bacaan daripada tempatnya ke tempat lain, sama ada bacaan itu rukun ataupun sunat. Contoh seperti Fatihah dibacakan akan dia dalam rakaat umpamanya. Jadi tak baca Fatihah dalam rakaat? Tak jadi. Tak. Tu baca doa iftitah, habis baca doa iftitah, baca tu Allahu Akbar. Hak tu je ingat sikit pada Allah Taala. Itu je ingat sikit pada semayangnya. Mana? Ketika kita takbir. Sebab itulah kok mana-mana pun kita lupa, dalam takbir kita tak boleh lupa. Mesti kita kena ingat Allah, aku semayang fardu zuhur makmum. Wa akbar. Nah, ataupun aku semayang fardu zuhur seorang kat rumah. Allah, aku semayang fardu zuhur. Akbar, beres. Hak tu je sebenarnya perbuatan kita. Masa tu kita ingat dalam hati kita, aku tengah sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Hak tu je sebenarnya. Nah, lepas tu ingat ke lain dah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ingat ke lain lagi dah. Pergi dah. Akal kita ni pergi dah ke lain. Pergi ke mana tak tahu. Nah, sampai habis doa iftitah, kita pun Allahu akbar, rakaat lalu. Hanifan musliman ma'anal musyriki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Duk berangan Allahu akbar. Fatihah tak baca lagi, baca doa iftitah baru. Nah, lepas tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pening lalu orang ni. Nah, habisnya tukar takbir habis orang panggil. Baca Fatihah dalam rakaat. Nah. Jadi tak baca Fatihah tu. Waladdallin. Lepas tu baru sedar. Amin. Amin kat mana ni pula dia kata? Tak ada rakaat ni. Baru sedar. Nak baca amin tu baru sedar. Aku dah rakaat ni. Amin apa ni? Dia tak rakaat ni. Sudah. Baca Fatihah dalam rakaat. Kena bangun semula. Jadi tak Fatihah tu? Tak jadi. Sebab syarat membaca Fatihah mestilah duduk dalam keadaan berdiri. Tak? Okay, jadilah Fatihah tu. Tak? Sami Allahul man hamidah rakaat tidak lalu. Tak jadi. Bangun semula, baca Fatihah semula. Tu. Tetapi di akhir nanti sebelum kita memberi salam, sunat kita sujud sahwi. Itu sahaja. Benda rukun tetap kena perbaiki balik. Tadi duk baca dalam rakaat Fatihah, kena bangun semula, kena baca Fatihah sampai habis semula. Kalau tak baca Fatihah lagi lah, ada baca lain cerita. Dah baca dah Fatihah, tiba-tiba kita rakaat, baca sekali lagi Fatihah, sunat juga kita sujud sahwi akhir nanti. Begitu. Tapi tak perlu ulang lah balik membaca Fatihah, tak perlu ulang lah. Tapi kalau kita tak baca Fatihah lagi masa berdiri, lepas baca doa iftitah, habis baca doa iftitah, ama ana minal muslimin, terus Allahu akbar, baca Fatihah dalam rakaat, maka disunatkan kita disunatkan akhir nanti kita sujud sahwi, tapi kita kena bangun semula, baca Fatihah semula daripada mula sampai habis. Kemudian kena rakaat semula, iktidal semula, sujud macam biasa semula. Di akhir sebelum salam disunatkan kita sujud sahwi. Itu makna dia. Ada? Lebih sebab dia sebenarnya tak batal semayang. Tak batal semayang. Dia sebenarnya kalau ikut kaedah perkara yang tak membatalkan semayang. Tiba-tiba kita membatalkan semayang, hukum dia haram. Tak boleh. Benda tak batal semayang, tiba-tiba kita pergi batal semayang. Apa sebab kita batal semayang? Bukan dia terbatal dah.
tak batal sembahyang. Sebab kita buat dengan terlupa. Kalau buat dengan sengaja, tak payah kita batal, memang batal. Kita buat sengaja je. Habis baca dalam iftitah, Allahu Akbar, rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus batal dah. Tak ada arah dah. Tak payah batalkan sembahyang, memang batal dah. Nah, ini bukan sengaja, tak sengaja. Bila tak sengaja tak batal lagi. Tak batal lagi. Tu. Baik. Cumanya kita kena bangun semula, baca semula sampai habis. Begitu. Baik. Mana lagi? Atau sunat ab'ad dan tahiyat akhir dibacakan akan dia dalam berdiri umpamanya. Itu semua mengubahkan rukun qauli kepada tempat yang lain. Atau sunat ab'ad seperti kunut dibacakan akan dia dalam rakaat umpamanya. Kunut dibaca dalam rakaat dan tahiyat awal dibacakan akan dia dalam berdiri. Tahiyat awal dibaca dalam berdiri. Buat dengan terlupa. Bukan buat dengan sengaja. Tak. Kalau buat dengan sengaja, boleh membawa batal sembahyang. Sebab kita mempermain-mainkan sembahyang. Itu maknanya. Allahu Akbar berdiri. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Tahiyat awal. Memanglah tahiyat awal sunat, tapi baca tempat dia. Mana baca di tempatnya? Ketika duduk tahiyat awal, di situlah disunatkan kita baca tahiyat awal. Kita pergi bangun berdiri, sengaja je bangun berdiri, kita membaca. At-tahiyyatul mubarak dalam diri ni baca. Sengaja buat batal sembahyang. Walaupun benda sunat sekalipun, sengaja buat batal sembahyang. Sebab kita mempermain-mainkan sembahyang. Bukan masalah tahiyat awal tu sunat, itu tak ada masalah. Masalahnya kita sengaja mempermainkan sembahyang. Itu bermain lah. Aku bukan main. Dah buat benda baca situ tu. Sengaja. Itulah orang panggil main. Bukan tempat dia. Bukan tempatnya. Dalam sembahyang bukan tempatnya bermain. Sebab itulah kalau kita ada niat nak bermain sekalipun, sedikit je sekalipun, walaupun gerak jari, kata ulama batal dah sembahyang. Saja. Tengok orang Mekah buat gini. Orang Mekah ke, kita tengok orang gini tahiyat ada. Kita pun nak teralah sekali. Sebab apa kita buat? Sebab apa kita buat? Tahu ke cara-cara nak buat ke semua sekali? Tahu ke? Macam mana caranya? Tak tahu. Dah pakai buat je. Pakai buat je. Dah batal sembahyang, mempermainkan sembahyang. Panggil begitu. Banyaklah benda. Atau sunat ab'ad seperti kunut dibacakan akan dia di dalam rakaat umpamanya, dan tahiyat awal dibacakan akan dia dalam berdiri. Atau sunat hay'ah seperti surah dan doa iftitah dibacakan akan kedua-duanya dalam rakaat, sama ada dengan sengaja atau dengan lupa. Maka tiada batal sembahyangnya, tapi sunat sujud sahwi. Ini sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Kalau sunat ab'ad batal terus. Sunat hay'ah tak batal lagi, tapi disunatkan sujud sahwi selama tidak bermain-main. Itu banyaklah. Ini pun berkhilaf ulama sebenarnya. Berkhilaf. Dia ambil yang ringan, kata tak batal. Tapi kalau ambil yang berat sikit, batal. Setiap perkara yang kita buat kerana sengaja, sengaja benda tu walaupun benda sunat, maka batal sembahyang. Buat dengan sengaja mengubahkan daripada tempatnya, maka batal sembahyang. Contohnya doa iftitah dibacakan kedua-duanya, doa iftitah dan surah di dalam rakaat. Saja baca doa iftitah dalam rakaat. Maka kat sini diambil hak tak batal. Tak apa jugalah, tak ada masalah. Sama ada dengan sengaja atau dengan terlupa baca, maka tiada batal sembahyangnya. Tak batal, tetapi sunat sujud sahwi. Pergi baca qul huwallah dalam rakaat. Fatihah baca diri, dalam rakaat baca qul huwallah. Maka hukum yang kebiasaannya digunakan pakai oleh ulama ialah batal sembahyangnya. Kerana ada atas dasar mempermain-mainkan dengan sembahyang. Mempermainkan dengan sembahyang sengaja. Buat apa tu pergi baca situ? Kita tahu dah bukan tempat rakaat ni, bukan tempat membaca surah, tetapi kita pergi baca juga surah kat situ. Apa halnya mu ni? Sedar ke tak sedar? Khabar ke tak khabar? Ke pening ke mana? Tak pening. Sengaja buat. Sengaja buat. Di atas dasar apa buat tu? Sengaja saja nak buat, saja nak baca sini. Itu apa yang bermain-main. Tu. Tak ada tujuan apa-apa. Saja baca sini. Bermain-main. Saja je baca sini. Nak bagi rakaat lama sikit.
Nah, ini bukan tempatnya. Buat dengan sengaja boleh membawa kepada batal sembahyang. Tapi sini tak apalah. Dia kata tak batal sembahyang, itu pun disunatkan sujud sahwi, telah menjadi kecacatan yang besar pada sembahyang kita. Jangan habis ni, sikit lagi. Nah, taknya tu. Yang kelimanya, syak, sebab syak ia musalli pada sembahyangnya yang diihtimalkan akan lebihnya, seperti syak ia musalli pada sembahyang yang 4 rakaat umpamanya, adakah ia musalli sembahyang 4 rakaat atau 3 rakaat? Ha ni syak. Hendaklah, yakni wajiblah ia musalli ambil yang yakin. Wajib musalli tadi, orang yang sembahyang tadi ambil hak yakin. 3 ke 4, 3 ke 4. Yang yakinnya 3, yang syaknya 4. Nah, maka boleh kata 3 ke 4, 3 ke 4 kalau tidak ada keputusan. Tak ada keputusan. 3 ke 4, 3 ke 4. Lama dengar. 3 ke 4. Kita cuba ingatkan balik. 3 ke 4. Dah buat ke rakaat yang keempat tadi, ke tak lagi? Tak mari. Dah mari. Rasa buat dah. Tapi tak tahu juga. Macam-macam tak buat lagi. Takkan cepat sangat sembahyang. Tengok jam pula kat depan kita. Lalu kita sembahyang 10 minit. Hak ni baru 6 minit. Hendak? Tu. Maka itu menimbulkan satu perkara yang menimbulkan syak yang bersangatan. 3 atau 4? 3 atau 4? Nah, maka wajib ambil yang yakin. Mana? Wajib ambil 3. Jangan ambil 4. Nah, kita malah dah lewat dah ni. Ketika 4 dah. Enggak, aku ada sibuk ni, ada nak start kereta dah ni. Nak pergi sangat dah ni. Enggak, kita pun laju sembahyang. Sebab apa? Ni ada hal sibuk ni. Ni otak ni, mikiran ni dah pergi dah. Dah naik kereta pergi dah. Kita je bertubuh kat sini ni untuk sembahyang lagi. Enggak, kita pun sembahyang cepat-cepat. Kenapa? Kerana ada hal yang sangat-sangat penting. Enggak, sibuk dan sebagainya. Orang dah mesyuarat meeting ni. Kita tak sampai lagi ni. Enggak, kita pun nak cepat. Sembahyang tak lagi ni. Sembahyanglah kantar dan sembahyang. Sembahyang cepat-cepat. Tahiyat awal memang tak baca dah. Enggak, kebiasaan gitulah. Tahiyat awal memang tak baca dah. Kemudian sampai ke tahiyat akhir, baca-baca tahiyat, aku ni 3 ke 4. Sudah. Enggak, maka 3 atau 4. 3 tu yakin. 3 ke 4. Hak ni hak mari kejap tak. Mari hilang. Yang keempat ni orang panggil syak. Sebab mari kejap hilang. Mari hilang. 3 ke 3 4. Hak ni yakin dah memang 3 dah. Ni. Nah, hak ni buat ke tidak ni? Kejap mari kejap tak ni. Orang panggil hak ni hak syak, hak ni hak yakin. Ambil yakin. Faliyubna ala mastaiqana. Maka hendaklah kamu ambil dengan apa yang kamu yakin. Bukan ambil, aku yakin 4 Bukan gitu. Ambil dengan apa yang kamu yakin, dengan makna 3 dengan 4 ni mana yang yakin? 3 lah yang yakin. Yakni hak mari kejap hilang. 3 ke 4. Hak ni hak syak. Ambil yang yakin, maknanya ambil hak 3. 2 ke 3 sampai maghrib. Nak 2 ke 3. Hak ketiga ni syaknya. Hak kedua ni yakin dah. Maka falyubna ala mastaiqana. Hendaklah kamu membina atas apa yang kamu yakin. Hak dua ni yakin dah. Hak ni duk mari sekejap hilang. Hak ni. Nah, maka ambilkan yang 2 itu yakin, tambah 1 lagi. Kalau semai syak, ambil yang 3 itu yakin, tambah 1 lagi. Kemudian sujud di akhir sembahyang dengan sujud sahwi. Dan ditambah 1 rakaat lagi. Ambil yang yakin, hak 3, iaitu 3 rakaat, dan ditambah 1 rakaat lagi, iaitu yang disyakkan akan dia. Kerana asalnya tiada ia musalli mengerjakan akan dia akan asal. Dan sunat sujud sahwi. Habis tu. Bermula sujud sahwi itu 2 sujud sahaja sujud sahwi. Jikalau banyak yang dilupanya sekalipun. 4, 5, 6 sunat abaat kita tertinggal. Bila kita tinggal tahiyat awal, bermakna kita sudah meninggalkan 3 sunat abaat. Mana? Duduk membaca tahiyat awal, membaca selawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Bila seorang itu meninggalkan kunut subuh, maka sebenarnya dia telah meninggalkan 4 sunat abaat. Berdiri, membaca kunut, membaca selawat kepada Nabi dalam kunut, membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut.
Boleh meninggalkan kunut bermakna dia telah meninggalkan 4 sunat ab'ad. Tinggal tahiyat awal bermakna dia meninggalkan 3 sunat ab'ad. Begitu. Maka adakah kena banyak kali sujud? Tak perlu. Hanya 2 kali sujud sahaja, walaupun dia tinggal itu dengan beberapa banyak sunat ab'ad sekalipun. Dan tempatnya, mana tempat sujud? Dahulu daripada salam, sebelum daripada memberi salam. Kemudian daripada sempurna tahiyat. Kemudian daripada sempurna tahiyat. Baca sampai habis dah tahiyat, kemudian barulah disunatkan kita bersujud. Sikit lagi. 2 baris lagi. Dan selawat padanya pada tahiyat akhir. Gitu. Selawat padanya pada tahiyat akhir. Habis baca tahiyat, habis baca selawat dalam tahiyat akhir, baru disunatkan kita sujud sahwi. Begitu. Tempatnya di situ. Nak sujud sahwi dalam tengah-tengah rakaat tak boleh. Tengah-tengah baru rakaat yang kedua. Nak sujud sahwi dah, tak boleh. Tak. Naik rakaat yang ketiga, tak ingat aku baca tahiyat awal tadi. Nah, rakaat ketiga tu dah bahan sujud sahwi dah. Tak boleh lagi. Mesti habiskan rakaat yang keempat, barulah ujung tu disunatkan sujud sahwi. Dan wajib niat padanya pada sujud sahwi, dan disertakan akan dia dengan turun kepada sujudnya sahwi, iaitu diniat dalam hati, sahaja aku sujud sahwi daripada kunut yang ditinggalkan akan dia. Wajib niat padanya pada sujud sahwi. Ini kalau kita sembahyang seorang, kita nak sujud sahwi, wajib kita niat. Aku nak sujud sahwi, kita pun turun sujud. Tapi kalau kita menjadi makmum, maka tidak perlu niat. Kita ikut je tok imam buat kat mana. Tak? Imam sujud, kita sujud. Imam bangun, kita bangun. Imam cabut lagi, kita cabut lagi. Tak? Jangan gitu. Imam sujud, kita sujud. Imam bangun, kita bangun. Nah, selama imam tidak membuat perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau imam membuat perkara yang membatalkan sembahyang, maka barulah kita tak boleh nak ikut. Nah, tu. Contoh imam batal sembahyang. Nah, imam batal sembahyang, kita nak ikut lagi dia? Tak boleh ikut dah. Nah, imam batal sembahyang. Dia jadi imam, kemudian dia batal sembahyang. Kalau batal sembahyang, betul macam mana nak buat? Nah, maka sunat bagi dia kalau dia duduk di tempat yang tak nampak, rokok, semua rokok, dia pun ketuk, aku ketuk pula ni. Maka dia macam mana? Dia perlu bagi tahu orang ke? Kalau dia duduk pada tempat yang tak nampak, dia kena bagi tahu sikit. Sami Allahu liman hamidah, dia kata. Padahal dia batal dah. Orang lain bangun belaka, dia pun terus keluar. Tak payah bagi tahu orang, terus keluar, bangun, terus keluar ke belakang. Kalau ada pintu depan, terus keluar ke depan. Maka sebab itulah di belakang imam kena yang sedikit pandai lah. Pandai. Tu. Maka duduk belakang imam tu kena pandai sikit. Memanglah duduk di saf yang pertama ni, duduk saf pertama ni banyak pahala. Kita pun berebutlah nak duduk saf pertama. Tempat tu imam, imam kedua pun kita bahan duduk juga belakang. Tok imam kena duduk belakang. Tak, kita duduk berebut di saf yang pertama. Jangan tempat imam jangan duduk. Biar imam duduk. Tak. Tu. Tempat imam ganti duduk belakang. Biar imam ganti duduk belakang. Tak. Duduk belakang imam betul ni. Kalau dia batal sembahyang, dia terus keluar, imam yang belakang ini terus naik ke atas. Terus naik ke atas. Melangkah sikit tak apa dah. Dia baca surah macam biasa. Baca Fatihah macam biasa. Tak. Dia sambung tu macam biasa, tak ada masalah. Begitu. Tu. Ni imam pun batal sembahyang. Kalaulah imam duduk di tempat orang nampak dah, nak baca Fatihah sampai habis, waladdallin amin. Ketuk. Contohnya. Walaupun orang lain tak bunyi sekalipun, dia tak ni aku ketuk ni. Dia pun terus cabut mikrofon, letak, dia pun terus keluar ke belakang. Belakang tu jangan pejam mata pula, bawa tak nampak. Sudah, siapa nak ganti ni? Tengok orang tepi. Batal sembahyang. Mula ganti, dia kata. Tengok Tok Bilal pula. Aduh, kat mana ni? Tok Bilal tak pergi pula. Siapa suruh belakang imam? Lepas tu lah kerana duduk belakang imam ni biar orang pandai sikit lah. Orang yang pandai sikit. Kalau berlaku apa-apa masalah begitu, dia boleh gantikan selalu.
Dia terus keluar, tak ada masalah, terus keluar. Tak, orang belakang tu faham dah. Dia keluar tu faham dah lah. Dan maka orang belakang pun terus langkah ke depan, selangkah tak apa dah. Terus membaca. Tadi duduk mana tadi? Tadi imam dah baca Fatihah dah. Kita baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tak payah ambil mikrofon. Mungkin ambil mikrofon pakar pula. Tak payah takbir semula. Tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Allahu akbar. Beres, tak ada masalah. Ya Allahu liman hamidah. Allah macam biasa. Nampak? Tu. Sebab itulah kena tak menimbulkan banyak masalah lah. Tak menimbulkan masalah apa-apa. Nampak? Habis kalau kita duduk tempat yang tak nampak. Contoh, sujud. Dalam sujud belakang ni, nampak? Kita pun terketung ataupun nak berok sangat dah ni. Nampak? Kita pun tunggu nak keluar. Bangun tu nak batalkan sembahyang ni. Bagaimana? Maka kita sunat kita kata Allahu akbar. Biar orang bangun dulu. Bangun. Bangun barulah kita keluar. Ya orang nampak kita keluar tu tak apa. Tak ada masalah. Tak? Orang belakang ni pula tak masa duduk tu, tak, terus ganti je lah. Tak payah jalan ke depan pula masa duduk. Tak payah. Terus je ganti. Tak ada masalah. Dia lah menjadi penggantinya. Tak ada orang lain dah. Kemudian kalau lah tak ada orang ganti, tak, dia ni tak pandang nak ganti macam mana, maka orang sebelah tengok, diam je orang ni. Tak? Orang nak belakang imam ni diam je. Maka orang yang hak reti sikit, terus menggantikan. Dia baca tahiyat awal belaka. Tahiyat awal baca berapa habis dulu. Tak? Kemudian Allahu akbar. Bermakna dia lah menggantikan tempat imam tadi. Maka kita pun pakai ikut belaka. Allahu akbar. Biarlah, tak ada masalah. Begitu. Mudah je. Tapi mudah bagi orang yang sama-sama pandai lah. Tak? Ni tak imam dalam sujud ketuk. Dia belah gitu je. Tak? Lama pula dah ini sujud hari ni. Tak? Tu orang belakang tengok. Oh, tak imam tak ada dah. Lari dah. Jangan gitu. Mak apa mu tak bagi tahu? Dah aku ketuk dah tadi. Nak macam mana? Tak? Betul. Sama-sama tak pandai. Tak? Bagi tahu dulu. Bukan bagi tahu. Aku ketuk, tak payah bagi tahu gitu. Nah, aku batal, tak payah bagi tahu. Tak payah bagi tahu. Tak payah mengumum dengan mikrofon, tak payah. Nah, cakap aja. Allahu akbar. Dah semua sujud ni, Allahu akbar. Orang kita bangun, orang pun bangun duduk. Nah, kita pun bangun keluar, tak ada masalah. Orang belakang tu faham-faham je lah. Nah, suruh gantilah tu. Baik. Ya. Begitu juga sama je. Sujud pertama terbatal. Dia kena katalah Allahu akbar. Orang pun bangun duduk antara sujud. Nah, dia pun bangun terus belah lah. Gitu. Tak payah berjalan lagi. Tak payah lagi. Biar dulu. Biar dulu. Bukan syarat pun. Biar dulu. Kemudian dia tu terus menggantikan imam. Doa antara sujud. Tengok imam keluar. Dia pun baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sujud yang kedua. Orang pun pakai ikutlah. Allahu akbar. Jangan tak ikut pula. Buat apa pula dia tu? Tiba-tiba je. Imam tak ada. Dah tak imam tak ada, dia lah gantinya. Orang malah lah ikut, aku ikut dia. Pula ada. Tak? Ya. Macam mana? Kalau imam membuat perkara yang membatalkan sembahyang, sebenarnya kita kena mufarraqah. Contoh kita nampak dia buat perkara yang membatalkan sembahyang, tapi jangan tengok sangat imam. Jangan tengok sangat. Kalau dia jadi imam, kita pun okey. Kalau tak apa, kita tak payah ikut. Kita tak payah ikut pada awal-awal. Kalau tahu dia batal sembahyang, tapi kalau okey, kita kira okey. Jangan perhati sangat ke dia, tak payah. Nak kita sembahyang macam biasa. Tu.
Kemudian kalau apa-apa yang tak faham dan sebagainya, kita boleh tegur belakang. Tak? Boleh tegur belakang. Jangan tegur depan orang. Dijumpa seorang-seorang. Tak? Rasanya lah saya tak pandai juga. Tak? Rasanya lah. Di antara perkara yang membatalkan sembahyang, boleh tak kita berbincang sikit berbagai, tak kira cakaplah macam mana. Nah, insya-Allah sebenarnya kalau di belakang tak seorang sama seorang, tak orang boleh menerima tegurannya. Tegur cara molek, insya-Allah akan boleh menerima. Dan kita pun kalau ada kesalahan apa-apa kita terimalah. Nah, bermakna dia tegur dengan ikhlas ni, tegur dengan ikhlas. Tapi syarat jangan tegur depan orang. Tak imam, salah tu. Nah, tak imam batal tu. Jangan. Nah. Jangan tegur gitu, jangan. Memang dia akan tak ikat, tak dengar cakap kita. Nah, aku tegur dah, dia tak dengar. Lama tegur macam mana? Tegur depan orang. Tak, pergi sama seorang. Jangan marah-marah, relax je. Tak, sama-sama kita sama-sama tak pandai ni, kita dah muzakarah sikit. Macam mana? Macam ni cerita kat rumah, seorang sama seorang kat rumah. Orang lain tak dengar, orang lain tak tahu. Nah, dan kita buat salah, kita menerima. Oh, salah sungguh. Minta maaf banyak, aku tak tahu. Terima kasih banyak bagi tahu. Nak. Gitu sepatutnya lah. Nak, molek gitu. Kita buat salah, kita menerima kesalahan kita, dan orang yang nak menegur tu pun nak cara tertutup, jangan bagi orang lain tahu. Nak, kesalahan imam, kita sama-sama berbincang berdua saja dengan dia, insya-Allah. Nak, berlapang dada, insya-Allah semua akan boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Nak, tu. Sepatutnya tak menjadi satu perkara hak besar lah. Nak tegur menegur ni tak menjadi satu hak besar. Nak merentah negara macam mana gini? Tak? Merentah masjid pun bercekah habis. Tak? Macam mana orang merentah negara? Nabi merentah lagi kuat. Tapi dia ada sifat tawaduk. Tengok Sayyidina Umar. Tak? Bila dia naik, tengok merentah negara. Banyak di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Tak? Kalau aku salah, sila betulkan aku. Nah, dengan pedang ini dia tunjuk. Dengan pedang ini, bukan betul ke cakap, betul dengan pedang ini. Kalau aku salah, dia menerima kesalahan dia. Nah, bukan gitu. Saya nak kata, kalaulah aku salah, aku minta kamu semua menegur kesalahan aku kalau ada aku salah. Nah, maka bangun seorang sahabat perempuan, kata setengahnya perempuan bangun. Dekat, wahai Sayyidina Umar, walaupun pemerintah negara lah tu Perdana Menteri dah. Apa kata dia? Kalau engkau salah, aku tegur engkau dengan pedang ni. Nama pedang ni, punya main-main. Sayyidina Umar lawan? Tak, Sayyidina Umar menerima. Sebab dia salah sungguh kan. Tak? Tu. Tidak ada masalah. Nak katanya, tak, orang pemerintah negara pun boleh merendahkan diri. Kita setakat merentah sikit-sikit ni, tak apa sangatlah kita. Tak? Maka kita menerima kesalahan kita, orang tegur kita. Itu kalau kesalahan imam, nampak kesalahan imam buat pada masa tu, kita kalau kita tak yakin dia tak sah, kita tak yakin dia sah sembahyang, maka kita niat mufaraqah. Tak payah ikut dah, niat mufaraqah. Tapi ada syarat-syarat dia. Jangan bagi nampak kita tak ikut dia. Jangan bagi nampak kita tak ikut dia. Biar bagi nampak kita ikut dia sampai siap. Begitu. Biar orang lain tak tahu pun kita mufaraqah. Seorang-seorang je kita mufaraqah. Saya pun banyak buat, bukan tak banyak, saya pun banyak buat kepada imam-imam. Saya banyak buat. Mufaraqah ni. Tapi orang tak tahu, sampai sekarang orang tak tahu. Tapi kena mengaji dululah cara macam mana nak mufaraqah. Dia ada adab-adabnya. Adab-adab mufaraqah. Antara adabnya, jangan bagi orang lain tahu kita mufaraqah. Jangan bagi orang lain tahu. Kita bercerai dengan imam, jangan bagi tahu. Kita baca panjang sikit. Imam baca Fatihah lambat, kita baca Fatihah. Imam baca Fatihah cepat, kita baca Fatihah lambat sikit. Imam dah rakaat dah, kita pun barulah rakaat. Tak, seolah-olah macam kita nampak ikut dia, sebenarnya kita tak ikut dia dah. Kita baca Fatihah suku, dia baca surah, kita baca surah panjang juga. Dia baca wadduha, kita baca wadduha juga. Tak, dia baca lambat, kita baca lambat lagi pada dia. Tak, dia baca pendek, dia baca panjang, kita bacalah. Kita tak ingat surah panjang, kita baca surah-surah pendek, baca banyak kali. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah. Tak baca pula apa, ingat ayat kursi pula kita bahan baca. Tak nampak seolah-olah kita ikut dia. Ini panggil adab berjemaah. Tak, adab berjemaah, ingat. Kita kena jaga. Baik begitu. Buat apa tadi dah? Kita masa ni. Tak? Maka nak katakan bahawasanya apabila imam melakukan sujud sahwi, maka
diwajibkan kita mengikut imam sujud sahwi juga. Baik. Dengan kalau-kalaulah kita nak sujud sahwi seorang-seorang, kita kena niat sahaja aku sujud sahwi daripada kunut yang ditinggalkan akan dia, ataupun sahaja aku sujud sahwi tak apa dah gitu. Dan sunat membaca padanya dalam sujud subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Aku ni lupa, nak itu lupa, ini lupa, nak belajar dah tapi terlupa, nak tengok dah kitab tapi terlupa, macam-macam aku terlupa. Engkau saja tidak terlupa. Ketika mana kita terlupa, kita mengatakan Allah Ta'ala tak terlupa. Nak ketika mana kita lalai, kita mengatakan Allah Ta'ala tidak lalai. Ketika mana kita ni buat salah, nak kita mengatakan Allah Maha sempurna, aku maha kekurangan, melakukan banyak kesalahan. Begitu. Bermula syaratnya, syarat sujud sahwi itu seperti syarat sujud yang lain juga, samalah. Nak kena ada tamak ninah, kena sujud di atas 7 anggota. Nak sama je. Ni dahi jangan berlapik, kena tempat sujud, 2 tangan, 2 lutut dan 2 hujung jari kaki. Itu syarat-syarat sujud. Nah, kemudian duduk dengan sempurna di antara 2 sujud. Allahu akbar, kena ada tamak ninah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan laju sangat. Nah, tu slow-slow baca, relax-relax je baca. Nah, baca Fatihah jangan laju sangat. Slow-slow je. Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik, iyyaka nak lomba dengan siapa? Tak, slow je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Slow baca, relax. Nak Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jangan gok sana, gok sini, gok sana. Jangan. Nak tu. Kita kena jaga semua adab. Nak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala perlulah adab yang tinggi. Kita kena belajar bab-bab adab sembahyang ni. Dia ada pula nak kitab tentang adab-adab sembahyang. Ini adab-adab yang zahir. Bagaimana adab-adab yang batin? Kita kena belajar. Kebanyakannya dalam ilmu tasawuf lah banyak. Ilmu tasawuf dia banyak menceritakan tentang adab-adab di hadapan Allah Ta'ala. Adab duduk tahiyat bagaimana, adab masuk masjid masa macam mana, adab nak bercakap dengan guru bagaimana, adab banyak lagi lah, berpakaian bagaimana, semua adab-adab. Dan sembahyang pun ada adabnya. Adab duduk antara 2 sujud bagaimana, dengan merasakan kita hina, merasakan kita ni lemah, serta kita mengatakan dengan mulut kita nak Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara 2 sujud. Ketika mana kita sujud, kita baca pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, kita rasakan kehebatan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, dengan kita menghinakan sehina-hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena ada adab dengan Allah Ta'ala. Jangan banyak bergerak. Nak hati kita kena tumpukan kepada sembahyang, zahir kita kena tumpukan kepada sembahyang dengan ada tamak ninahnya, dengan ada kekhusyukannya, khusyuknya, dengan tazallul. Nah, tazallul dengan tadabbur. Tu dalam kitab Musalli menceritakan banyak tentang ini juga. Nah, tazallul, menghinakan di hadapan Allah. Nah, tu. Baik. Faslun, bermula sembahyang sunat, iaitu beberapa bahagi pula. Setengah daripadanya sunat rawatib. Saya rasa sekadar itulah dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini memberi kepahaman kepada kita sedikit sebanyak. Mudah-mudahan kita dapat melakukan amal ibadat dengan sempurna untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Baik. Jadi sekadar itulah dulu. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada kelemahan diri saya sendiri, dan saya mohon maaf kalau ada yang terasa hati dan sebagainya. Saya mohon maaf awal-awal, dan saya mohon maaf juga kerana mengambil masa yang lama sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.